Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton sesi Sembang Sihat AIKN kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah bersiaran langsung dari Unit Pendidikan Kesihatan Institut Kanser Negara. Dan petang ini saya Sharifah Syahira binti Syed Muhammad, seorang pegawai pendidikan kesihatan. Hari ini selaku moderator akan membincangkan topik menarik pada hari ini iaitu yang bertajuk pengenalan kepada kanser paru-paru. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu Dr. Patricia Shamani, iaitu dari seorang pakar perubatan dari Jabatan Radioterapi dan Onkologi IKN. Apa khabar Doktor? Selamat petang. Terima kasih. Khabar baik Syahira. Doktor, terima kasih kerana sudi hadir pada petang ini bagi turut sama dalam sesi Sembang Sihat IKN ni, Doktor. Dan kalau kita pada hari ini dah masuk bulan Februari ya Doktor. So setiap kali bulan Februari pada setiap tahun yang disambut pada 4 Februari 2022 ni, kita ada satu hari kanser sedunia yang telah disambut pada setiap tahun setiap kali 4 Februari Doktor. Betul. So sangat katakan hari kanser ni ada warna-warna ribbon kesedaran tertentu. Sebagai contoh macam kita pakai ni Doktor. Ini ribbon warna lavender. Ini daripada WHO pun telah menetapkan bahawa warna lavender ni sebagai simbolik kepada warna tema bagi kesedaran kanser hari kanser sedunia. Ya. So seperti mana kalau untuk makluman penonton juga, setiap jenis-jenis kanser ada terdapat warna-warna tema tersendiri Doktor. Hari ini kita pakai warna lavender bagi menyokong hari kanser sedunia lah. Terima kasih Syahira untuk penerangan anda. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ni lah untuk mengucapkan selamat Hari Kanser Sedunia dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga warga Sembang Sihat IKN ya. Dan saya nak tanya Syahira pula. Ya, Doktor. Syahira tahu tak apa tema untuk World Cancer Day ni kali ni? Okey, kalau sebelum ni ya Doktor, kalau kita tengok 3 tahun sebelum ni, setiap 4 Februari setiap tahun kita ada tema-tema tertentu. Kalau sebelum ni kita tahu pada tahun 2021 kita tema Hari Kanser Sedunia ni adalah I am and I will Doktor. Yes. Tapi tahun ni nama tema ni dah berubah iaitu Close the Care Gap, iaitu bermaksud ialah rapatkan jurang penjagaan kanser. Okey, apa maksud di sebalik tema tu kan Doktor kan? So tema tahun ini adalah bermaksud dia ialah penekanan kepada memahami halangan dan seterusnya mewujudkan kesamarataan dalam penyampaian maklumat dan penjagaan pesakit kanser itu sendiri dalam semua aspek, meliputi semua aspek. Dalam pada itu, jadi justru kita sebagai rakyat Malaysia, okay, Doktor, kita dengan adanya sambutan Hari Kanser Sedunia ni, kita sama-samalah memainkan peranan penting Doktor untuk mencegah dan mengawal beban yang dihadapi akibat pesakit penyakit kanser Doktor kan? Betul Syahira. Dan selaras dengan tema tahun ni, so saya rasa cara yang paling baik adalah memupuk kesedaran betul. Di kalangan masyarakat sekeliling. Ya, kepentingan untuk mengetahui mengenali kanser juga dan juga tahu pasal kita rawatan kanser yang kita ada. Ya betul. Dan mungkin kita kata awal lah untuk jadi pengesahan awal kanser tu betul. penting lah. Sebab tu saya mengambil kesempatan ni untuk memberi sedikit sebanyak tentang kanser paru-paru lah untuk mengenali kanser paru-paru. Kalau macam tahun ini kan, Doktor, kenapa saya nak tanya kenapa Doktor memilih tajuk kanser paru-paru pada tahun ini? Bersempena dengan Hari Kanser Sedunia ni Doktor. Adakah terdapat sebab-sebab yang penting kenapa Doktor memilih tajuk kanser paru-paru ni Doktor? Salah satu faktornya ialah kanser ni sebenarnya adalah kanser ketiga paling kerap berlaku Malaysia sebenarnya. Dan ini telah ditunjukkan oleh berdasarkan statistik National Cancer Registry lah Malaysia pada tahun 2012 hingga 2016. Kanser yang paling saya kata ketiga paling kerap selepas kanser payudara dan kanser kolorektal. Selain itu, sebenarnya banyak orang yang mungkin berfikir yang kanser ni di kalangan perokok saja. Bukan di kalangan bukan perokok. Tetapi sebenarnya kalangan bukan perokok pun ada risiko juga. Ada risiko juga Doktor? Ya. Yang faktor lagi satu ialah yang paling dibimbangi ialah
kebanyakan mereka bila dah dapat tahu ada kanser, sebenarnya kanser bila dah dapat tahu dah, tengok kanser tu adalah di peringkat lanjut. 80% daripada pesakit macam ni, yang ada kanser ni memang dah ada peringkat yang lanjut dah kanser dia. Mungkin peringkat 3 atau peringkat 4. So penting untuk at least kita kenalilah pasal kanser paru-paru ni. Okey. Kiranya doktor, penyakit kanser paru-paru ni bukan sahaja sebenarnya dihidapi oleh kalangan perokok, tetapi rupanya dia boleh terkena kepada orang yang bukan merokok pun, doktor, kan? Jadi dalam statistik yang doktor cakap tadi, dalam laporan Registry Kanser Kebangsaan 2012 dan 2016, saya difahamkan terdapat 5 tahun sekali laporan itu akan dikeluarkan. Ini yang tahun kedua. Second. Jadi dalam pada itu yang doktor cakap dikesan tahap lewat yang tahap 3 dan 4 years, memang betul-betul amat membimbangkan, ya doktor. Betul tu Syahira, betul. Jadinya memang kita perlu mengenali dan mendapatkan pengetahuan maklumat lebih lanjut tentang kanser paru-paru ni lah. Jadi sebab itulah antara faktor kita ingin membincangkan dan mengupas tentang kanser paru-paru ni adalah sebab ia sangat penting dalam semua rakyat Malaysia, ya. Betul tu Syahira. Okey, doktor, saya nak tanya berkenaan dengan kanser paru-paru ni kan, macam saya nak tanya lah, apa punca sebenarnya terjadinya kanser paru-paru ni, doktor? Macam mana dia boleh kejadian kanser tu berlaku? Sebenarnya Syahira, dia kanser paru-paru ni sama macam kanser yang lain juga. Dia mula asal dia daripada sel tisu yang normal dalam paru-paru tu. Tapi mungkin pendadahan kepada faktor risiko tu, sel ni boleh kita kata ada banyak perubahan yang berlaku dalam sel ni, dan perubahan ni kita panggil mutasi. Mutasi. So lama kelamaan jadilah kanser. So kanser ni pula berpotensi untuk merebak. Dia boleh merebak ke organ yang lain seperti otak, seperti tulang ataupun struktur yang bersebelahan. Mungkin paru-paru yang bersebelahan ataupun kita panggil selaput paru-paru tu atau kelenjar limfa. Boleh kena juga. Ya. Okey, seterusnya doktor kan, berkenaan dengan kanser paru-paru ni juga kan. Jadi kita, doktor pun dah bagi tahu macam mana terjadinya kanser paru-paru tu kan. Jadi sebelum ni secara general kan, terdapat kita kalau tahu faktor risiko terjadinya sesuatu kanser tu, termasuklah kanser paru-paru, ya doktor. Faktor risiko ni apakah antara penyebab faktor risiko terhadap kanser paru-paru? Kita secara asasnya faktor risiko ni kita adalah mengenai tentang faktor yang menyebabkan peluang peningkatan untuk seseorang itu menghadapi kanser paru-paru. Jadi apakah antara faktor risiko yang paling penting dan yang lain pada seseorang untuk mendapat kanser paru-paru ni, doktor? So yang paling penting kita kata dah lah tadi, merokok tu kan. Mungkin ni ramai orang dah tahulah. Merokok tu 80% yang paling kita bimbang ialah 80% daripada kematian sebab kanser paru-paru ni adalah sebab tabiat merokok. Dan yang lain pula mungkin terdedah kepada asap perokok. Mungkin mereka tak pernah merokok tapi terdedah kepada asap perokok. Yang inilah salah satu faktor untuk yang bukan perokok tu. Selain itu mungkin asap pencemaran, asap kilang, radon ataupun asbestosis lah. Yang ni yang lain lah. Maknanya boleh dikatakan amalan merokok ni adalah merupakan satu faktor yang paling penting lah terhadap terjadinya kanser paru-paru, ya doktor. Jadi saya juga difahamkan, saya juga terbacalah ada laporan daripada WHO mengatakan bahawa 1/3 daripada kematian akibat kanser juga adalah dikaitkan dengan pengambilan tembakau lah, termasuk amalan merokok. Betul, yang tu. Jadi itu bila saya temui data tu memang dapat mengukuhkan lagi lah kenapa amalan merokok ni dapat dijadikan salah satu faktor risiko terjadinya kanser paru-paru, ya doktor. Dan juga pengambilan tembakau juga merupakan risiko paling tinggi untuk kejadian kanser. Lebih mewujudkan juga antara anggaran kos untuk rawatan penyakit kanser paru-paru yang disebabkan oleh pengambilan tembakau ni mencecah juga 132 juta mencecah. So, jadi ini amat membimbangkan lah. Bagusnya kalau boleh kepada semua berhenti berokok lah. Atau jangan mula kalau tak pernah merokok. So selain tu apa lagi? Selain faktor merokok, apa lagi yang menjadikan seseorang itu dapat terkena kanser paru-paru, doktor? Yang saya katalah tadi, pencemaran udara, macam asap diesel ke, exhaust kenderaan ke, radon, itu jaranglah kita lihat tu. Okey, lagi satu, doktor. Setelah kita membincangkan tentang apa itu faktor risiko dan seterusnya, berdasarkan laporan juga yang mengatakan
kebanyakan pesakit didiagnos pada tahap lewat iaitu tahap ketiga dan keempat. Ia membimbangkan. Jadi nak tahu apakah antara simptom atau gejala-gejala awal yang kadang-kadang pesakit ni mereka tak sedar pun atau mereka anggap macam biasa je tapi sebenarnya dah memudaratkan kesihatan sendiri. Jadi pendapat doktor, apakah antara simptom-simptom awal yang menyebabkan pesakit ni boleh menghidapi penyakit kanser ni, doktor? Selalunya apa yang kita lihat untuk kanser paru-paru ni, kebanyakan daripada pesakit tu mungkin macam Syahidah katalah, dia tak ada simptom langsung ataupun mungkin simptom yang tak spesifik. Yang untuk gejala dekat paru-paru yang berkaitan dengan paru-paru. So gejala mereka mungkin susut berat badan yang tak mungkin tak ada sebab. Tak ada sebab. Atau mungkin kurang selera makan, ni yang biasa kita lihatlah. Tapi yang kalau berkaitan yang spesifik dengan paru-paru, yang biasalah kita tahu batuk atau batuk yang berpanjangan dan berulang, dan mungkin sesak nafas, batuk berdarah. Ada juga yang mungkin senang dapat jangkitan kuman paru-paru dan dia berulang. Berulang. Dan yang ini yang paling penting, yang tadi kita kata banyak yang datang masa dah peringkat lanjut. So mungkin presentasi pertama mereka kan, mereka akan kata selalu sakit tulang belakang atau mungkin ada macam neurologi, simptom neurologi kita kata mungkin tangan ke kaki lemah. Dan bila check, bila dapat tahu kanser dah merebak ke otak atau dah ini presentasi pertama tau. Atau dah merebak ke tulang, so macam inilah selalunya. Ini yang paling kerap kita lihat sebenarnya. Sebab itulah kebanyakan yang lebih mengejutkan kadang-kadang pesakit kanser ni dia sebenarnya dia dah menghadapi penyakit tu, dah dia peringkat dah tak teruk dah. Sampai macam tu sekali, diorang tak dapat kesan gejala. Jadi kesimpulannya kat sini doktor, dapatlah disimpulkan bahawa bagi sesiapa kalau dah terkena macam bersin ataupun dah batuk berlarutan sampai dah mencecah 2 minggu tu, eloklah kita segera ke bukan bersin ke apa, tapi lebih kepada yang macam kita katalah batuk tu yang terutama berpanjangan, susah sembuh. Kadang-kadang dalam situasi kita katalah di Malaysia mungkin TB, selalunya kita akan cek untuk TB juga, untuk jangkitan kuman. Kan dalam TB, untuk penyakit TB juga, pesakit tu mungkin boleh ada batuk berdarah, susut berat badan. So yang itu selalunya mereka akan try to, kita kata rule out dululah sebelum nak kata kanser juga. Aku sangat macam perlulah kita sebenarnya kita perlu tahu simptom awal yang terjadi pada diri tubuh badan kita kan doktor. Betul. Jadi pentingnya untuk kita ada tak selepas kita mengenali gejala-gejala atau simptom yang berlaku pada kesihatan tubuh kita, sudah tentu kita akan pergi ke pusat-pusat kesihatan yang terdekat, klinik-klinik berdekatan. Ya, itu bagus. Jadi dalam pada itu pesakit yang datang ke contoh macam ke klinik atau pusat-pusat kesihatan perubatan yang di luar sana. Jadi macam mana cara diagnosis diorang untuk mendiagnos mungkin diorang dah kena penyakit kanser tu, macam mana cara diagnos dulu doktor? So cara dia Syahira, satu daripadanya ialah kita panggil physical examination, pemeriksaan fizikal lah. So yang itu pun dapat memberi banyak maklumat. Salah satunya kita tahulah apa simptom-simptom yang pesakit itu ada, semua tu. Dan juga sains kita kata. Dan yang lain ialah X-ray biasa, X-ray dada. X-ray dada juga beri banyak maklumat. Salah satunya ialah kita boleh tengok kalau ada apa-apa ketumbuhan ke, ketumbuhan yang tak normal ke, dan juga mungkin ada air dalam paru-paru. Selain itu kita akan buat CT scan. CT scan bahagian dada atau bahagian kita kata abdomen, dan otak kalau diperlukan lah, selalunya kalau untuk pesakit yang mungkin ada simptom neurologi ke apalah. Dan scan ini semua penting, satu untuk kita nak tahu, nak mengenal pasti kanser tu ada tak dah merebak ke. Masa mula-mula kita mungkin tak tahu lagi lah sebab kita belum dapat tissue diagnosis lagi. Tapi at least kita tahu ada tak dia dah merebak ke, ataupun untuk kadang-kadang yang CT scan ni boleh bantu dalam kita nak buat tissue diagnosis. CT scan tu doktor? Boleh digunakan. Kita kata CT guided biopsy ataupun bronchoscopy ialah lebih kepada cara nak buat ujian yang lain lah. Yang itu selalunya doktor kita panggil pakar respiratory yang buat lah. Mungkin fluoroskopi, semua inilah. Yang penting ialah
biopsi tisu. Biopsi tisu pada. Ya, dan yang lain macam fungsi paru-paru, yang itu ialah untuk kita kata lepas tu kalau rawatan mungkin dia akan mempengaruhi kita lah. Tapi yang bagi biopsi tisu tadi yang saya kata mengapa pentingnya untuk satu kita nak mengenal pasti kanser ke tak. Kanser tu asal dari mana? Dari paru-paru ke punca dia. So bila dah tahu ni kanser dari paru-paru, kita nak lebih lanjut maklumat lebih lanjut ialah kita nak tahu kanser ni jenis apa tu dengan subjenis dia. Subjenis dia. Dan sekarang ada banyak pemodenan dalam bidang sains dan juga medical ni kan. Kita boleh juga tengok kita kata molecular testing lanjutan ini adalah macam pemeriksaan lanjutan untuk sel kanser tu untuk tengok ada tak dia ada dekat permukaan dia ada tak reseptor-reseptor yang kita panggil mungkin EGFR, ALK atau PDL lah. Semua ini sebenarnya penting untuk kita nak tahu actually this whole diagnosis ni sangat penting. Mengapa satu dia boleh membantu kita tahu apa peringkat awal kan doktor? Kita tahu peringkat dia, jenis kanser apa. Juga kita juga boleh membantu kita tahu tahap apa, bukan saja tahap tapi apa jenis prognosis dan rawatan yang kita nak bagi tu. Okey. Dia boleh. Maknanya doktor boleh katakan melalui diagnosis sahaja seorang pesakit tu akan dapat dikonsultasi oleh doktor yang bertauliah lah melalui bentuk-bentuk diagnosis yang akan mereka lalui kan doktor. Macam doktor cakap tadi pelbagai bentuk diagnosis yang ada sebagai contoh X-ray dan juga CT scan, biopsi semua tu. Benda tu amat pentinglah untuk bukan sahaja untuk saya ketahui tetapi sudah tentu orang penonton di luar sana juga ingin mengetahui kan doktor. Jadi sebanyak dapat menerangkan sedikitlah tentang macam mana cara pesakit untuk mendiagnos ataupun masyarakat di luar sana untuk macam mana cara nak check kan daripada awal kan. Jadi di kesempatan itu saya juga ingin mengingatkan atau mengalu-alukan penonton yang sedang menonton di Sembang Sihat AIKN ni di FB Live ini untuk berhak untuk menyuarakan apa-apa soalan, kemusykilan atau apa-apa sahaja pertanyaan. Bolehlah menyertakan komen di ruangan komen di sedekat dan nanti pihak doktor akan cuba memberi jawapan itu pada masa yang sesuai lah doktor kan. Kalau tak dapat jawab sekarang mungkin lain kali kita akan siarkan di laman rasmi Facebook IKN itu sendiri ya doktor. Jadi doktor, setelah kita dah cakap pasal soal diagnosis ni doktor, jadi macam tadi doktor ada cakap tentang prognosis. Jadi boleh saya tahu apa itu sebenarnya prognosis tu doktor? Okey. So prognosis tu sebenarnya kita maksud dia ialah dia lebih kepada ramalan untuk kita. Ya, dia nak kata kita ramal tentang pemulihan atau penyakit itulah. Pemulihan dan juga kita kata hayat hidup. Hayat hidup. Seseorang tu dengan penyakit tu. So saya bagi contoh lah. Actually kalau prognosis ni dia bergantung pada satu tahap atau jenis kanser tu jugalah jenis tisu. Kalau dia agresif, katakan jenis yang agresif pun dia ada yang kita kata prognosis dia tak bagus. So kalau saya tanyalah contoh, kalau tahap 1 kanser tu adalah tahap 1 dengan kanser yang tahap 4, so yang mana Syahira rasa yang mungkin prognosis dia tidak bagus, yang mana yang bagus? Sudah tentulah dekat tahap 4 kan doktor sebab dah teruk kan. Jadi kat situ kita tahu prognosis dia lah. So itulah maksud dia sebenarnya. So melalui situlah doktor akan cuba prognosis setiap tanda kanser tu doktor kan. Mungkin saya nak tambah juga tadi yang pasal diagnosis ni, mungkin ramai yang tertanya lah kalau mereka mempunyai simptom ke apa, gejala tu, mana mereka nak dapat untuk buat diagnosis ni. So selalunya diagnosis ni pesakit tu akan pergi ke hospital yang kita panggil tertiary lah, yang ada fasiliti untuk membuat semua ujian ni. So satu tu tadi saya katalah kena ada pakar respiratory atau pakar interventional radiologist yang boleh buatlah bronkoskop ke apa-apa tu lah. So selalunya dibuat di hospital yang besar dan akan dirujuk ke IKN atau hospital yang mempunyai hospital rujukan lah dia selalu rujukan hospital yang mempunyai pakar onkologi lah. Okey. So sangat jelaslah setakat ni apa yang doktor dah berkupas dan cuba memberi pencerahan kepada penonton di yang mengikuti kita punya di FB Live kan doktor. Jadi seterusnya doktor, terdapat macam saya tahu kanser paru-paru ni sebenarnya ada beberapa jenis doktor. Boleh doktor terangkan macam mana
apa jenis-jenis kanser yang dihadapi oleh pesakit kanser sebenarnya, doktor? Berapa jenis kanser terdapat sebenarnya paru-paru ni? Okay, secara amnya, kanser paru-paru ni boleh terbagi kepada dua jenis lah. Oh, dua jenis. Satu tu kita panggil non-small cell lung cancer atau kanser jenis bukan sel kecil lah. Di mana yang ni yang merangkumi yang paling banyak lah, majoriti 80 hingga kita kata 85 hingga 90%. Dan jenis ni pula ada subjenis lain. Kan tadi saya ada beritahukan pasal subjenis. So dia ada subjenis lain juga lah. Satu kita panggil adenocarcinoma, kita ada squamous cell carcinoma, ataupun kita panggil jenis tu ialah carcinoma large cell, sel besar. Sel besar. Dan yang jenis yang lagi satu tu small cell lung cancer, jenis sel kecil pula. Ini tak banyak lah, mungkin dalam 10 hingga 15% sahajalah. Jarang lah. Jarang kita lihat. Tapi prognosis yang jenis small cell tu tak bagus juga sebenarnya. Oh ya. Maknanya boleh katakan jenis kanser yang utama lah yang kerap dihadapi oleh pesakit kanser paru-paru ni adalah jenis yang macam doktor cakap tadi, non-small cell cancer. Ini yang kerap kita lihat lah. Terus kita pun dah tahu tahap macam tadi jenis-jenis kanser, doktor. Jadi macam mana saya nak tahu macam mana tahap kanser paru-paru tu sendiri. So tahap pun sama macam kanser lain. Kita ada tahap 1, 2, 3 dan 4 lah. So 4 yang paling larat lah, yang lanjut tu. Tapi kanser paru-paru, untuk kanser paru-paru, dia bergantung, kita ikut staging macam kita panggil AJCC. Ya. Sekarang kita ada edition 8 dah. So kita guna staging semua ni untuk satu kita ambil saiz dia, saiz kanser tu, saiz ketumbuhan tu. Lagi satu, ada tak kanser tu dah merebak ke sistem limfa, kita panggil nodus limfa. Oh, nodus limfa. Ataupun ke organ lain bersebelahan, atau tak dah mungkin kena otak ke atau kita panggil hati, ya, semua ni. So bergantung pada itu jugalah. Dan mengapa penting kita nak tahu pasal tahap ini? Sebab tahap akan mungkin mempengaruhi kita dalam tadi kita katakan prognosis. Yang macam ramalan kan doktor kan? Satu ialah prognosis. Lagi satu ialah untuk kita nak tahu tujuan kita nak bagi rawatan tu. Dan rawatan yang bersesuaian, jenis rawatan yang bersesuaian untuk pesakit tu lah. So yang tu penting lah. Jadi doktor, kita pun dah tahu tahap kanser paru-paru ni terbagi pada 4 lah. Jadi macam doktor cakap tadi, tahap 3 dan 4 tu paling dah dikira lewat doktor. Jadi sebaiknya saja pesakit itu tahu tentang tahap kanser paru-paru. Jadi macam dekat sebagai bentuk rawatan, mungkin ada rawatan terhadap penyakit-penyakit kanser ni doktor. Jadi apakah macam sekarang kita dah tahu pembedahan adalah satu bentuk rawatan yang lazim lah yang digunakan untuk merawat pesakit kanser doktor kan. Jadi seiring dengan kecanggihan dan kemodenan teknologi maklumat pada hari ini, jadi apakah antara bentuk-bentuk rawatan yang disediakan untuk diberikan rawatan tersebut kepada pesakit kanser paru-paru itu sendiri doktor? Apakah bentuk-bentuk rawatan? Secara amnya mungkin kita lihat rawatan tu ada macam Syahira katalah, dia ada pembedahan, tapi kita kena lihat rawatan untuk kanser paru-paru ni dia juga bergantung pada satu, kita peringkat kanser tu, kita juga lihat pada keadaan fizikal pesakit tu, dan juga perihal kesihatan. Ada tak pesakit tu ada perihal kesihatan macam kencing manis, darah tinggi, semua ni mempengaruhilah kita nak untuk bagi rawatan. So secara amnya kita tahu ada rawatan pembedahan, kemoterapi, radioterapi, dan juga kita panggil targeted therapy lah sekarang. Dan lagi satu, banyak orang yang mungkin tak pernah dengar atau selalu lupalah pasal rawatan paliatif. Rawatan paliatif ini pula selalu diberikan kepada pesakit lah, macam tahap akhir lah, tahap 4. Di mana kita bagi rawatan tu untuk mengurangkan gejala ataupun simptom yang mereka ada. Dan ini bukan rawatan nak penyembuhan kita panggil. So yang itulah. Oh, itu antara bentuk rawatan lah. Ya. Kalau kita nak cakap pasal rawatan pembedahan pula, sebenarnya rawatan pembedahan ni ialah di mana kita buat pembedahan untuk membuang sel kanser tu. Tapi dia buang mungkin separuh daripada paru-paru tu atas keseluruhan paru-paru tu.
So dia kena pilih orang yang bersesuaian. Tak boleh saja. Setiap orang lain. Selalunya dia peringkat awal, peringkat 1 dan 2, tapi bukan semua orang boleh. That's why saya kata kena buat fungsi paru-paru, profil darah. Kalau dah pilih orang yang bersesuaian dan kalau katakan pesakit tu dapat membuat pembedahan ni, mungkin kita boleh bagi apa kita panggil ini kita panggil rawatan radikal. That means untuk tujuan penyembuhan. Tapi penyembuhan tu pun mungkin dalam sekitar 25%. Banyak tu je lah kalau pembedahan. Selalu macam pesakit kanser ni memang dah familiar lah atau lazim dah kenal dengan bentuk rawatan kemoterapi, doktor. Jadi boleh tak saya tahu apa selalunya dengan mungkin ada kesan sampingan yang utara yang akan dihidapi oleh pesakit kanser yang menjalani rawatan kemoterapi. Jadi apakah bentuk kesan sampingan yang akan mereka hadapi, doktor? Yang mungkin bagi teruklah untuk seseorang tu menyesuaikan diri kan. Sebelum saya jawab yang soalan Puan Syahira pasal apa kesan sampingan kemoterapi tu, mungkin saya beri sedikit pengenalan pasal apa tu kemoterapi. So kemoterapi ni sebenarnya ialah rawatan kita yang diberi melalui, kita panggil intravenous lah, melalui salur darah. Rawatan sistemik, dia seluruh badan lah, dia akan macam akan efek seluruh badan kita lah. So dan juga tujuan kita beri ialah untuk cytotoxic, membunuh sel kanser tu. So bila kita beri kemoterapi ni, dia boleh ada tujuan untuk satu kita panggil adjunct, untuk tambahan, lepas untuk proses penyembuhan, macam lepas operation kita bagi kemo. Atau kita panggil untuk rawatan palliatif, atau juga boleh digunakan bersama-sama dengan radioterapi untuk rawatan pesakit ni lah. Dan untuk palliatif kita bagi tetapi bukan untuk penyembuhan lah, untuk nak kurangkan gejala. Nak kurangkan gejala saja. Nak kawal kanser tu sebanyak mungkin. So pasal nak jawab soalan tadi yang Syahira tanya, kan saya kata ini ialah sistemik. So mungkin simptom mereka juga sistemik lah. So yang mungkin kerap kita dengar ialah kurang selera makan, dan rasa loya muntah, dan ada keguguran rambut. Tapi keguguran rambut semua ialah sementara. Sementara saja. Dan yang tadi saya kata rasa macam loya, muntah semua kan kita bagi ubat. Kita ada ubat untuk macam kurangkan semua gejala ni lah. Dan yang lain, yang paling penting yang saya nak ingatkan penonton ialah selalunya mungkin immunity rendah. So senang nak dapat jangkitan kuman yang kita kata boleh jadi sepsis lah. So semua tu selalunya kita beritahu dekat pasien, kalau boleh, kalau ada apa-apa masalah terus datang ke kecemasan untuk atau dapat konsultasi doktor lah. Itu antara side effect lah atau kesan sampingan akibat dari radioterapi ya, doktor ya. Jadi macam targeted therapy pun lebih kurang macam kemoterapi lah, doktor. Macam zaman dulu kita selalu cakap pasal kemo aja. Yes, betul. Dengan zaman pemodenan sekarang dalam bidang nama medical baru keluar. ni, so nama barulah targeted atau kita panggil dalam bahasa Melayu terapi sasaran. Nama dia lah. So yang ni ialah terapi ni selalunya ditambah, dia boleh ditambah dengan rawatan kemo ke atau ada yang kita boleh tambah atau rawatan tu just on its own lah kita panggil. So dia ada jenis yang boleh oral ataupun jenis yang intravena jugalah melalui darah. Rawatan ni kita kena ingat bukan untuk pesakit yang peringkat awal, lebih kepada peringkat lanjut, peringkat 4. Kita bagi juga, so tujuan dia juga ialah palliatif lah kita kata, untuk tujuan nak kurangkan risiko apa kita kata bukan risiko, kita nak kurangkan dia punya kesan sampingan kesan daripada kanser tu. Ataupun gejala-gejala sebab kanser tu lah. Dan lagi satu pasal ubat ni ialah ubat ni kita kena, tadi kan saya kata kita kena cek, mengapa nak cek EGFR, ALK, PDL, bergantung pada reseptor-reseptor tu, dan juga kita masih kena tengok perihal kesihatan pesakit tu, keadaan fizikal pesakit tu, dan baru kita boleh kata pesakit ni mungkin sesuai untuk menggunakan rawatan ni lah. Maknanya selepas saja pesakit tu dah diberi konsultasi oleh doktor. Jadi dari situ mereka akan tahu bentuk apa rawatan yang sesuai. Dan mungkin mereka akan diterangkan terlebih dahulu oleh pakar perubatan khususnya yang merawat tu akan apa contoh kesan sampingan yang mereka hadapi. Mungkin dari situ mereka akan
rasa bersedia lah kan doktor. Jadi Ya. tak adalah bila dah kena menjalani kemoterapi tu mereka akan terkejut. Jadi bila terkejut tu kadang-kadang kita pun dengan faktor tahap imunisasi badan mereka lagi. Jadi doktor memang pentinglah untuk doktor untuk memberi konsultasi kepada pesakit tu sendiri kan doktor. Dan ubat macam targeted ni kan. Betul. Kalau pesakit tu ambil, dia punya kesan sampingan mungkin lain sikit lah. Tapi yang kita sering lihat mungkin macam ruam, naik ruam, atau ada yang jerawat, atau mungkin mulut ada ulcer, cirit, kadang-kadang dekat tepi kuku ni ada luka ke. So dia boleh jadi macam tu lah. Ini yang biasa kita lihat. Tapi semua ni kita mungkin ada ubat lah untuk kita nak kurangkan dia. So tak payah risau, kena ingat. Dan yang lagi satu, ini mungkin saya nak introduce sikit jugalah. Ini pun yang baru, kita panggil immunotherapy lah. Mungkin ada yang immunotherapy juga. Ya. So immunotherapy juga sejenis macam targeted therapy juga, tapi ini intravena. Dia kita kata untuk pesakit peringkat 4 jugalah selalu kita gunalah. Kalau perlu diguna. Tapi dia apa yang dia buat ialah dia menggunakan sistem imuniti badan sendiri untuk nak melawan kanser tu, untuk mengurangkan lah. Bukan melawan sampai untuk penyembuhan. Kena ingat yang tu lah. Masih untuk tujuan paliatif juga. Tapi dia tidak digunakan secara meluas lah sebenarnya sebab terhad lah doktor. Ya, terhad sebab satu kenapa doktor? Kena pilih pilihan untuk tengok kalau memang ada reseptor tu, ataupun lagi satu yang paling penting faktor faktor kos dia sangat tinggi. Kos untuk rawatan tu memang tinggi lah. Ya. Patutlah terhad kan doktor untuk mereka dapatkan untuk rawatan ni doktor. Okey, jadi sebelum kita pun makin sedikit hampir dengan masa penghujung kita kan untuk sesi semasa hari ni. Jadi saya ada ingin menyatakan pada doktor lah ada satu soalan daripada penonton, iaitu dia tanya untuk small cell lung cancer selepas mereka menjalani kemoterapi dan juga radioterapi, adakah terdapat apa-apa bentuk treatment yang lain? Contoh, adakah mereka perlu melawat untuk test X-ray ataupun perlu buat CT scan ke macam mana tu? Mereka dah ada kanser ni lah. Yes, mereka dah ada kanser and then apa further treatment yang mereka kena selalunya untuk small cell lung cancer ni lepas kemoterapi, kadang-kadang small cell lung cancer ni kalau dia ada kanser, kalau dia dah peringkat keempat dah extended kalau macam tu selalunya kemoterapi sahajalah dan lepas tu kita panggil surveillance follow up. Kalau ada apa-apa kalau mungkin kanser dah jadi balik ke atau dah larat balik so mungkin masa tu kita mungkin kena tukar kemo, tapi semua berdasarkan kepada macam mana keadaan pesakit tu masa tu. Baru kita sebab dia akan mempengaruhi kita nak bagi rawatan apa. Kena selamat kan? Penting juga tu kan doktor. Selalunya kemoterapi sahaja. Untuk small cell dia tak ada rawatan targeted therapy lah so far. Jadi berdasarkan jawapan doktor, harap dapat menjawab soalan lah daripada kita punya penonton yang bertanya tentang soalan tadi. Jadi untuk sebagai kita pun dah sampai ke penghujung doktor. Jadi apakah bentuk, mungkin doktor nak sampaikan apa bentuk nasihat daripada doktor sebagai seorang pakar perubatan berkenaan dengan penyakit kanser paru-paru ni? Boleh doktor bagi kesimpulan tak tentang apa bentuk nasihat yang boleh diberi kepada masyarakat kita di luar sana? Sebenarnya saya harap pengenalan yang saya telah beri tadi tentang kanser paru-paru ni dapat memberi serba sedikit kesedaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk kita mengenal pasti simptom-simptom kanser paru-paru ni, dan yang penting jangan takut. Bila dah dapat tahu, at least datang ke hospital dan dapat konsultasi dan doktor. Yang tu penting. So at least kita dapat sebab kebanyakan kan kita kata tadi tu peringkat lanjut. Bila mereka dah dapat tahu tu. Dan lagi satu, mungkin banyak akan tertanyalah, ada tak saringan untuk kanser paru-paru? Yang kita biasa lihat tu saringan untuk buat payudara, untuk semua inilah. Kanser payudara, mammogram, betul. Kita dah familiar dengan mammogram, cervix dengan pap smear kan. Jadi paru-paru, kanser paru mungkin dia nak tahu apa bentuk saringan. So sebenarnya ada actually so saya harap dengan hari ni kita akan beritahu yang saringan dia kita panggil low dose CT. Sebenarnya di IKN pun mereka buat dan
Dan I think kita nanti akan memang mungkin akan project untuk untuk kita punya penonton. So yang tu kriteria yang dipilih adalah satu mungkin orang yang pernah merokok atau masih merokok dan mempunyai gejala-gejala simptom. Mereka bolehlah buat saringan ni atau dah 50 tahun dan ke atas. Dan mungkin dia ada dia punya kriteria lain lah. So kalau siapa yang nak tahu ke lebih lanjut boleh actually hubungi yang nombor yang kita nanti tertera lah dalam dalam yang kita siarkan sekarang lah di bentuk infografik ya, kan. Betul. Jadi doktor, sekarang ni kita nampaknya dah sampai ke penghujung ya doktor. Jadi selaras dengan tema sambutan Hari Kanser Kebangsaan, Hari Kanser Sedunia 2022 ini. Jadi bertepatanlah dengan cara kita untuk perbincangan kita pada hari ini selaras dengan merapatkan lagi jurang penjagaan kanser untuk meliputi semua aspek ya dalam kalangan pesakit kanser di luar sana. Jadi dengan diharapkan dengan penyampaian maklumat dan juga pencerahan dan juga kupasan isu-isu persoalan utama yang dikemukakan pada hari ini dan jawapan yang doktor berikan pada hari ini diharapkan dapat memberi 1001 makna lah dan juga maklumat tambahan dan pengetahuan kepada masyarakat di luar sana ya doktor. Jadi semoga dengan perbincangan kita pada hari ini dapat dimanfaatkan kepada penonton yang sedang menonton sesi Sembang Sihat AIKN pada petang ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih kerana masih sudi untuk mendengar dan juga memberi soalan kepada doktor pakar kita pada hari ini ya. Jadi dengan itu saya selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan selamat berjumpa lagi dan terima kasih dengan atas sokongan yang diberi dan semoga kita berjumpa pada masa akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih.